Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh, Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan. Sambungan pelajaran kita dalam bab yang ke-213, bab istihbabi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Bab sunatnya bangun malam, berdiri malam di bulan Ramadan untuk mengerjakan salat sunat tarawih. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita bulan Ramadan berpuasa di siangnya dan berdiri pada malamnya melakukan salat sunat. Hadis yang ke 1187 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masyhur nama dia Abdurrahman bin Sakhr, ia masyhur nama, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri melakukan salat di bulan Ramadan, malam Ramadan kita bangun bersalat kerana didorong oleh keimanan. Bukan bangun ni kerana orang upah, bukan bangun kerana nak tunjuk pada orang, bangun semata-mata imanan, beriman pada Allah. Wahtisaban, dan keinginan untuk memperolehi keredaan Allah. Dua syarat. Syarat yang pertama, kita berdiri beriman, yang kedua mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah terdahulu. Allahu akbar. Besar tak besar kelebihan? Besar. Besar kelebihannya orang yang berdiri pada malam Ramadan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disambung dengan hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan seorang itu supaya mengerjakan salat pada malam bulan Ramadan. Nabi beri galakan tanpa menyuruh orang itu dengan azimah, yakni bukan dengan kewajipan. Jadi tengok ni, kenapa Imam Nawawi rahimahullah bawa dua hadis yang sama ya ceritanya, tapi dalam riwayat yang kedua ni ada tambahan. Tambahan yuraghibu bi ghairi azimatin. Tengok. Nabi galak suruh buat tapi bukan wajib. Yakni kita kena berdiri yang sunat. Walau macam mana pun kata ulama, bermula bila? Bermula dengan salat Isya. Salat Isya, kemudian tarawih, kemudian subuh jamaah. Dua waktu fardu diiringi dengan salat tengah ni. Tengok lebih kelebihannya apa jadi. Maka fayaqulu, barang siapa berdiri bersembahyang dalam bulan Ramadan kerana didorong oleh keimanan dan keinginan untuk memperolehi pahala keredaan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Tuan-tuan tandalah dekat kitab kita
tandalah dalam kepala kita, tandalah di mana-mana saja yang kita boleh tanda bahawa memadailah dua hadis yang sahih ini sebagai galakan untuk mendirikan salat pada malam Ramadan. Cukup tak cukup? Cukup. Tidak perlu lagi kita sebarkan hadis palsu. Hadis palsu yang telah diputuskan oleh ulama bahawa hadis yang menyebut kelebihan salat tarawih setiap malam Ramadan. Malam yang pertama dapat itu, malam yang kedua dapat ini, malam yang sampai 30, itu hadis palsu. Siapa dia sebar, orang ini berdosa. Kerana hadis itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang bila bawa hadis palsu, takut termasuk dalam hadis yang Nabi kita bagi amaran, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Nabi kata siapa dia dusta ke atas aku muta'ammidan, dengan sengaja, ambillah tempat duduknya dalam neraka. Dan ulama hadis kata dah, ini bukan hadis, ini bukan hadis, ini hadis palsu. Kita duk sebar lagi. Bulan Ramadan mari sibuk duk sebar, duk iklan kertas lekat di masjid, imam duk baca atas masjid, baca sembahyang tarawih malam ni boleh, ni lah. Ulama hadis dah putuskan ini hadis palsu. Kenapa kita nak sebarkan lagi? Jadi hentikanlah perbuatan ini, memadailah. Hadis yang sahih ini ghaniyun, cukuplah kita. Satu galakan yang besar, Nabi kata sembahyang tarawih ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang lepas. Jadi tak perlu lagi kita cari yang kalau dhaif boleh tahan, ini palsu. Ini jadi masalah kita. Tapi masalah kita, masalah masyarakat ni, dia duduk situ, duk pakai buah dia. Ini hadis juga betul, hadis dah ulama kata tak boleh pakai. Kenapa kita nak sebarkan lagi? Ahli majlis fatwa, pembagi nasihat, jangan guna hadis ni. Cukup ni hadis dua ni, hadis yang apa ni, yang sahih muttafaqun alaih, yakfi, memadailah, cukup. Jadi nasihat kita pada muslimin dan muslimat supaya tidak menggunakan hadis-hadis palsu untuk menggalakkan. Baca hadis palsu pun orang tak pergi juga. Orang pergi tak juga. Dia ajar hadis sahih ni sudah cukup. Jadi salat Ramadan ini dinamakan salat tarawih. Nabi tak namakan tarawih. Mari mana salat pada malam Ramadan ni nama dia salatul tarawih, ambil di mana? Kena tanya juga sumber dia. Ambil daripada ulama-ulama, orang-orang salafus salih di zaman dulu, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman dulu. Apabila mereka mendirikan salat tarawih, dia berdiri lama. Yutiluna al-qiyam war-ruku' was-sujud. Panjang, berdiri lama, qiyam lama, rukuk lama, sujud lama. Jadi mereka salat 4 rakaat. 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lagi salat lagi, Allahu Akbar. 2 rakaat. Habis 4 rakaat dia berhenti rehat. Berhenti rehat tu lama tu. Kan dalam perbincangan lepas kita dah sebut kan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat-sahabat sebut salatul laili masna 2 rakaat. Jadi lepas 4 rakaat dia orang berhenti lama. Ada dari riwayat lain mengatakan berhenti sekadar mana? Sekadar duduk di masjid Nabi, boleh pergi ke Jabal Silak. Anggarannya pergi balik itu lebih kurang dalam 15 minit jalan kaki. Jadi dia berhenti rehat kerana dia letih penat, mungkin dia minum air dulu sekejap. Itu mana tarawih, maknanya berehat sekejap. Lepas tu baru dia sambung balik 4, lepas tu baru dia witir. Itu maka dinamakan dia apa dia? Salatul tarawih. Jadi kalau orang kata zaman Nabi tak ada nama tarawih, sahih, betul. Tapi mereka duduk di mana? Berehat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat 3 malam, kemudian Nabi tak keluar. Kenapa? Dia bimbang takut difardukan ke atas umatnya yang memberatkan mereka. Bila fardu tarawih berat. Yang 5 waktu ni pun sudah ramai orang tinggal. Kalau fardu lagi tarawih susah hati. Maka Nabi kita bimbang, dia tak salat berjamaah. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar panggil Ubay bin Ka'ab, salah seorang qari yang masyhur di zaman sahabat, zaman Rasulullah lagi dia ni Ubay ni. Maka dilantik Ubay menjadi imam. Ketika itulah Ubay melakukan salat bersama dengan para jemaah. Jadi timbullah isu bilangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Jadi ada selepas pada itu mari pula para ulama salat 23 rakaat. Jadi kita telah bahas panjang dalam siri yang lepas, dalam sebuah buku yang ana baca gitu,
Nama bukunya Masailu Salatil Lail, masalah-masalah yang membincangkan salat malam, menceritakan kepada kita bahawa salat malam ini al-amru fi hadza wasi'. Jadi bebas, luas. Orang nak sembahyang 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir, 11, cukup. Orang nak sembahyang 23, salatlah, ikutlah sebagaimana yang dia kuat nak salat. Jadi kalau ada orang ni kata aku nak sembahyang lama, panjang berdiri, pendek rakaat, itu afdal. Ada orang kata aku tak laratlah berdiri lama, nak banyakkan rakaat tapi pendek sikit bacaan, pun tidak jadi masalah. Ulama mengatakan al-amru fi hadza wasi'. Jadi luas dalam masalah ini, jangan kita kelahi. Nak 20, nak 8, ikutlah, terpulang masing-masing. Jadi tapi kalau orang khilaf, berkelahi, oh ni nak 8, ni nak 20, maka kita klik yang asal itu lebih afdal. Balik yang asal yang Nabi kita buat itu lebih baik. Jadi kelahi tak mau, yang kita naknya bersatu. Jadi kita dah bahas panjang, tuan-tuan boleh dengar balik dalam rakaman kita dalam siri yang lepas. Bab yang ke-24, 214. Babu fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arja layaliha. Bab kelebihan mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dan huraian mengenai malam-malam yang lebih diharapkan dapat menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini persiapan kita lah. Walaupun kita belajar hari ini bukan Lailatul Qadar, bukan Ramadan, tapi kena belajar sekarang. Kena ambil tarikh sekarang. Aku nak beri Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Surah Al-Qadar ayat pertama sehingga ke akhir surah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah Taala sebut di sini inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Tengok, sekali Tuhan sebut malam Lailatul Qadar. Ayat yang kedua malam yang diberkati. Dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Jadi bila tengok ayat ni, bila turun Quran? Sekali malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati, Ramadan. Orang pergi tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat 3 ni. Jadi jawab dia Abdullah bin Abbas, tak ada bercanggah. Ayat ni tak bercanggah, 3 tepat. Allah turunkan permulaan Al-Quran ini bila? Pada malam Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar itu? Malam yang diberkati. Duduk di mana dia? Di bulan Ramadan. Cukup tak cukup? Cukup lah. 3 ayat ni menghuraikan satu sama lain. Lailatul Qadar, malam yang diberkati di bulan Ramadan, sesama masalah. Jadi ayat Quran inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dalam surah Ad-Dukhan. Hadis 1189 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, muttafaqun alaih. Yani hadis tadi, 2 tadi umum. Man qama Ramadan, sepanjang Ramadan iman wa ihtisab. Hak ni khusus siapa yang berdiri bersalat pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, beriman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Subhanallah. Nabi kita buat tawaran sangat istimewa. Istimewa tak istimewa? Sangat istimewa. Diri Lailatul Qadar itu sangat besar kedudukannya. Ini tawaran istimewa, ambillah. Kalau kita tidak, kita akan terasa macam kecil. Apa tidak kecilnya?
Kalau kita tengok malam Lailatul Qadar, ramai orang duduk bincang, duduk mengadu. Dia kata Ramadan awalnya ramai orang, akhir tak ada orang. Saudara, sepatutnya akhir lebih ramai, kerana Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di akhir. Kita dah masuk 10 akhir, dia mula dah. Kain lansir tak tukar lagi, kerusi baru tak sampai lagi, apa benda kuih tak buat lagi, akhir tak pergi masjid lah. Bukan masa dia untuk kita leka. Lailatul Qadar ni, tuan-tuan tanda situ. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Apa sebab dinamakan Lailatul Qadar? Ada dua wajah, dua pandangan, dua cara di sini. Yang pertama, malam Lailatul Qadar maksudnya malam ditakdirkan pekerjaan seorang manusia itu untuk setahun. Malam Lailatul Qadar, malam Allah Ta'ala takdirkan setahun daripada kerjaan Bani Adam. Tengok dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu diputuskan semua perkara. Bila malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala suruh fail ke malaikat, hei malaikat, ambil fail Muhammad bin Abdullah. Malaikat tengok, oh tahun ni organisasi alhamdulillah sihat walafiat, dapat anak lagi, dapat projek lagi, suka dia. Itu dipanggil Lailatul Qadar. Allah Ta'ala suruh fail untuk setahun. Malam ditakdir, ditentukan. Jadi kalau orang itu mati dah tahun tu, malaikat ambil tak fail, tengok, Masya Allah 3 bulan lagi nak mati. Jadi orang yang duduk berjalan atas muka bumi ni, malaikat duduk tengok, Allahu Akbar. Kalau orang berjalan pergi masjid banyak, malaikat kata alhamdulillah, baguslah, kekalkan prestasi, biar mati dengan pergi masjid. Tapi kalau nak mati, malaikat duduk tengok tarikh mati kita, tiba-tiba kita duduk main, pergi sana sini lagi, pergi pak maksiat lagi, rugilah. Itu dia panggil malam Lailatul Qadar. Jadi kerana itulah menjadi satu kesilapan fakta mengikut Al-Imam Ibnu Katsir ketika menghuraikan ayat ini, ayat surah Ad-Dukhan ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim ini, Ibnu Katsir kata siapa dia baca ayat ini untuk malam nisfu Sa'ban faqad ab'adan naj'ah, orang ini jauh dengan kebenaran. Jadi inilah fakta yang perlu kita betulkan. Minta maaf lah, ni doa nisfu Sa'ban, kita dah baca doa ni, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada Ibnu Katsir kata silap tempat. Kita pergi kata malam nisfu Sa'ban malam tukar buku, tukar fail. Bukan. Ayat ini yang betulnya malam Lailatul Qadar. Jadi punca kesilapan tu mari di mana? Lama dalam hari tu. Kerana itu Ibnu Katsir kata ada orang kata malam tu malam nisfu Sa'ban. Silap teknikal. Jadi betul lah, jangan baca ayat ni pada malam nisfu Sa'ban, kita baca untuk malam Lailatul Qadar. Habis kita yang pertama. Yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar an-nazalika syaraf. Lailatul Qadri ay lailatun zatu syarafin. Malam Lailatul Qadar artinya malam yang mempunyai kemuliaan. Kenapa? Li'anna qadraha azim. Kedudukannya sangat besar di sisi Allah. Apa tak besarnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu satu malam kita beribadah lebih baik daripada berapa hari? 1000 bulan, 83 tahun lebih. Besar tak besar? Sangat besar. Karena itulah rugilah kita. Kata ulama, hadhil lailah khussat bi fadliha hadhil ummah. Malam Lailatul Qadar ini ditentukan khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat menceritakan Nabi kita telah dibentang oleh malaikat umur umat-umat. Orang Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi ni panjang umur beratus tahun. Orang ni beratus tahun. Bila mari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda a'maru ummati baina 60 wa 70. Nabi kata umur umat aku ni di antara 60 70. Betul tak? Masuk 60 orang panggil warga mah dah. Jadi anak tukar warga mah ni kepada warga kubur, baru lebih betul-betul tepat. Pasal umur mati dah tu. Tapi orang tua kata jangan ustaz, berat sangat tu.
Orang panggil warga mah tak apa dah, kita tu warga kubur nak pula dah. Jadi janganlah kita pun pakai warga mah pun tak apa. Tapi ingat ke kubur sudahlah. Jadi oleh kerana umur ni pendek, maka macam mana Nabi kata nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, kita orang yang keluar akhir di dunia, tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah, orang yang terawal mengatasi umat yang terdahulu pada hari kiamat. Ingat tak ingat dalam cerita kita 41 kelebihan Nabi tu? 41 kelebihan. Jadi nak mengatasi orang dulu panjang umur, 80 tahun pakai baju besi pergi berperang. Kita 50 tahun mati. Macam mana nak lawan? Maka Allah Ta'ala nak naikkan pangkat umat ini, diberinya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Siapa dia beramal, takdir Allah Ta'ala beri pada kita, dalam hidup kita ni sempat beramal 20 tahun Lailatul Qadar. 20 tahun, setahun 83 tahun. 10 tahun berapa? 830 tahun. 20 tahun 1900. Dah lebih panjang pada umur Nabi Nuh nak jawab ni. Jadi alhamdulillah, kata tuan-tuan, alhamdulillah umur umat ni pendek tapi diberi Lailatul Qadar. Jadi siapa yang tak ambil kesempatan Lailatul Qadar ini, inilah orang yang sangat rugi. Rugi tak rugi? Rugi kita. Apa tak ruginya? Tawaran begini istimewa, kita buat tak reti. Allahu Akbar. Nak kata apa? Allah Ta'ala bagi hidayah, kita boleh bagi tahu je lah. Hadis yang ke seterusnya 1190, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir, muttafaqun alaih. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, bahawasanya beberapa orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu dalam mimpi mengenai tibanya Lailatul Qadar itu pada malam 7 yang terakhir. Malam 7 yang terakhir yang dimaksud ialah malam 23 sampai malam 29. 23, 25, 27, 29. Itu mana 7 akhir. Jadi bila sampai cerita ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at. Nabi kata, aku lihat mimpi-mimpi kamu semua tu hampir sama. Orang ni wayak macam ni, orang ni cakap macam ni. Nabi kata mimpi hampir sama, iaitulah 7 yang terakhir. Maka barang siapa hendak mencari Lailatul Qadar itu, hendaklah ia mencarinya pada 7 yang terakhir. Jadi 7 yang terakhir dalam hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis yang kedua ni, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu dalam 10 yang terakhir, yakni antara malam 21 sampai malam 30 dari bulan Ramadan. Jadi ayat hadis ni menceritakan dekat satu sama lain. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Dari Aisyah juga katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu dalam malam ganjil daripada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, yakni malam 21, 23, 25, 27, 29. Kita bahas sikit tentang ini. Duduk mana Lailatul Qadar? Jawabnya Lailatul Qadar ni duduk di 10 terakhir Ramadan. Confirm 10 terakhir. Peringkat awal Ramadan, awal Islam, Nabi kita mula iktikaf 10 awal, tak jumpa. 10 yang tengah, tak jumpa. Akhir juga Nabi kita iktikaf 10 yang terakhir. Maka pada waktu itu jumpalah dia 10 yang terakhir.
Kemudian mari pula ada sahabat kata aku mimpi 7 yang terakhir. Ada pula Nabi kata taharrau lailatul witri, carilah pada malam ganjil 21, 23 hingga 27, 29. Jadi yang kita naknya, yang confirmnya duduk di mana? 10 yang terakhir. Jadi tak payahlah kita duduk korek lagi. Malam ni tidak malam witir ni, malam ni tidak malam ganjil ni, malam 22 ni, tak payahlah. Jangan macam tu. 10 hari je ibadat. Terkena Lailatul Qadar, kita dapat apa? 83 tahun. Gandaan naik, lonjak naik 83 tahun. Jadi pada malam tersebut buatlah yang terbaik untuk diri kita. Malam-malam 10 yang terakhir, kalau tak kuat juga semangat, malam yang ganjil di 10 terakhir, kelebih-lebih lagi pada malam 27 Ramadan, karena ada juga para ulama mengatakan arja Lailatul Qadri fi 27, malam yang sangat diharapkan Lailatul Qadar itu iaitulah pada malam 27. Jadi kita cobalah hidupkan malam-malam yang terakhir ini. Kalau tidak, kita akan terasa di mana kedudukan kita. Kita akan terasa lemah. Sepanjang tahun 300 hari tak ibadat, 10 terakhir Ramadan yang diberi tawaran yang begini besar, tawaran istimewa yang terbuka, kita tak mampu nak berdiri. Berasa besar ke kecil kita dengan Allah? Tuan-tuan letak dalam kepala kita, aku ni kecil ke besar? Tawaran istimewa ni, tawaran Allah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Kita sebagaimana yang Ana selalu sebut dalam ceramah-ceramah kita, tazkirah kita di bulan Ramadan, bandingan yang cukup simple. Apa dia bandingan? Seolah-olah kita ni kerja di pejabat. Bos kita kata, Muhammad, aku duk fikir nak bagi naik pangkat awak ni, nak naik grade sikit. Lepas dia kata macam tu, dia senyap, tak kata apa. Kita duk mikir, betul ke bos aku ni nak naik pangkat ni? Macam main-main je. Nak balik cerita kat isteri kat rumah pun rasa biar dulu kot, tak? Macam tak jadi je. Tetapi kalau dia kata aku nak naik pangkat, isi borang, aku nak hantar pergi kursus. Belum balik rumah lagi, telefon ke bini, cik adik buatlah sikit jamuan, saya nak naik pangkat. Berasa tak? Berasa. Bila mari Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tawaran istimewa kepada kita. Istimewa tak istimewa? Istimewa. Nak beri kepada kita pahala yang begini besar, tawaran yang begini besar. Habis Iza ja'a Ramadan suffidati syayatin. Bila mari bulan Ramadan, syaitan-syaitan diikat, dibelenggu habis. Mung dengan nafsu je lawan. Barulah kita terasa, aku ni Tuhan nak bagi sungguh. Sebab dulu duk berlawan 2 lawan 1, lawan kita, lawan nafsu, lawan syaitan. Hari ni syaitan tak ada, nafsu je ada. Lawan one by one. Kalah juga memang tak standard. Kalau kalah 2 lawan 1, kita rasa 2 lawan 1 boleh tahan. Ini 1 lawan 1 kalah juga, macam mana nak buat? Terasa tak terasa kita? Barulah kita terasa. Kita pergi pada hadis yang terusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah menghidupkan malamnya. Apa hidup dengan apa? Yakni melakukan ibadat pada malam itu, bersungguh-sungguh ibadat. Tak ada lagi dah. Dan mengejutkan isterinya, Masya Allah. Balik rumah dia, isteri dia bangun semua, bangun bertahajud. Kita boleh buat tak pula? Kejut isteri sekali. Kan cabar di bini, tebalah aku awal-awal lagi, aku tak bersahur lagi ni. Sudahlah kita pula. Kena pakat lah, baiklah. Buat perunding MOU molek-molek. Kita gerak dia. Bersungguh-sungguh dalam ibadat dan menguatkan ikatan kainnya. Kuat ikatan kain itu maksudnya adalah sebagai kata kinayah, kata pinjaman, sindiran, yakni menjauhkan untuk berkumpul dengan isteri. Malam 10 akhir tak campur dengan isteri dah dia. Pakai duduk di masjid beriktikaf. Allahu Akbar. Wa anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajsidu fi ghairihi
wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadat dalam bulan Ramadan yang tidak demikian bersungguh kalau dibandingkan dengan bulan lain. Bulan Ramadan terus. Juga lebih-lebih lagi dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah bersungguh-sungguh kalau dibandingkan dengan hari-hari Ramadan yang lain. Habis. Mari nampaklah galakkan Nabi kita sendiri. Dia suruh kita buat dan dia sendiri melaksanakannya dengan cara yang begitu hebat. Wa anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Aisyah katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat Tuan jikalau saya mengetahui dapat kesan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Jadi malam ni kita dapat tengok Lailatul Qadar malam ni dengan udaranya rasa sejuk, macam-macam lah yang disebut oleh para ulama. Apakah yang patut saya ucapkan pada malam itu? Aku nak kata apa Rasulullah malam tu? Saya nak kata apa? Jawab baginda, ucaplah Allahumma, coba ikut sekali, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya engkaulah maha pengampun, suka memberi pengampunan, maka ampunilah saya. Jadi doa ni Nabi kita ajak kepada Aisyah untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita baca bila-bila pun tak menjadi kesalahan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan hadisun hasanun sahih. Jadi kita tengok belajar sikit. Ini kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Apa makna al-afu? Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau ni seorang yang pengampun, pemaaf. Apa makna pemaaf? Maaf ni maknanya kalau orang bersalah kita maafkan dia, kita lepaskan dia. Jadi kata ulama, al-afu yakni al-afu ma'al maqdirah. Apa makna maaf? Maaf kita biarkan dia, kita maafkan dia dalam keadaan kita berkuasa. Orang ni buat salah, kita mampu nak balas, tapi kita biarlah, saya maaf. Itu makna afu. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa dia. Tapi oleh kerana dia ni bersifat dengan afu, suka maaf, hamba-hamba dia yang buat salah dimaafkan. Itu makna afu. Mana kita maaf dalam keadaan kita berkuasa. Jadi innaka afuwun, engkau ni sangat pemaaf, ya Allah. Tuhibbul afwa, suka mengampun, maka ampunlah dosa kami. Jadi kita bangkit dulu. Bangkit macam mana? Bangkit, mu ni seorang pemaaf, maaflah kepada kami. Jadi itu dipanggil. Maka doa yang afdal yang untuk kita baca pada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. InsyaAllah kita akan masuk pada bab lain pula, babu fadlis siwak wa khisalil fitrah. Babu fadlis siwak wa khisalil fitrah. Ini bab kelebihan bersugi dan sifat-sifat fitrah, kejadian asal manusia. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.